الله كان توابا أستغفر الله إن 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 الله كان الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. صدق الله العظيم. Wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu bahan-bahan untuk pakaian menutup aurat kamu dan pakaian perhiasan. Dan pakaian yang berupa takwa itulah yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah dari tanda-tanda limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada hamba-hambanya, supaya mereka mengenangkannya dan bersyukur. Wahai anak-anak Adam, janganlah kamu diperdayakan oleh syaitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapa kamu dari syurga, sampai ia menyebabkan terlucuknya pakaian mereka berdua untuk memperlihatkan kepada mereka aurat mereka yang sebelum itu tertutup. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman itu, apabila mereka melakukan sesuatu perbuatan yang keji, mereka berkata, kami dapati datuk nenek kami mengerjakannya dan Allah perintahkan kami mengerjakannya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menyuruh
mengerjakan perbuatan yang keji. Patutkah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya? Katakanlah, Tuhanku menyuruh berlaku adil pada segala perkara dan menyuruh supaya kamu hadapkan muka dan hati kamu kepada Allah dengan betul pada tiap-tiap kali mengerjakan sembahyang dan beribadat dengan mengikhlaskan amal agama kamu kepadanya semata-mata. Kerana sebagaimana ia telah menjadikan kamu pada mulanya, demikian pula kamu akan kembali kepadanya. Sebahagian dari umat manusia diberi petunjuk hidayah oleh Allah dengan diberi taufik untuk beriman dan beramal soleh. Dan sebahagian lagi yang ingkar, berhaklah mereka ditimpa kesesatan dengan pilihan mereka sendiri. Kerana sesungguhnya mereka telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin yang ditaati selain Allah. Serta mereka pula menyangka bahawa mereka berada dalam petunjuk hidayah. Masih lagi dalam suratul A'raf, surah yang ke-7 pada juzuk yang ke-8 pada ayat 26 sehingga ayat yang ke-30. Kalau sebelum ini, ayat yang kita bacakan menceritakan bagaimana godaan iblis kepada Adam dan Hawa sehingga menggelincirkan mereka daripada syurga Allah dan turun di muka bumi ini. Dan Allah Ta'ala menceritakan bagaimana taubat Adam dan taubat Hawa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menerima taubat Adam dan Hawa. Namun Allah Ta'ala menghukum Adam AS dan isterinya turun di muka bumi untuk hidup di sana dalam satu tempoh yang dikehendaki oleh Allah. Dan di bumilah tempat hidupnya manusia dan tempat matinya manusia dan tempat dibangkitkan kembali manusia. Maka Allah Ta'ala mengingatkan kepada zuriat keturunan Adam AS supaya berhati-hati dan berwaspada dengan segala bisikan syaitan, segala was-wasnya, segala tipu dayanya. Dan Allah Ta'ala mengajar manusia dan keturunan Adam, orang-orang yang beriman secara khusus, untuk senantiasa menjaga maruah diri dengan menjaga pakaian mereka, menutup aurat mereka. Kerana manusia yang pertama Adam diciptakan dalam keadaan tertutup aurat. Sehinggalah syaitan datang menggoda, menghasutnya, menyebabkan terdedahnya aurat. Maka Allah kembali mengingatkan kepada zuriat keturunan Adam supaya menjaga kembali aurat mereka. Jangan lagi mereka ditelanjangkan kembali oleh syaitan dengan hasutan dan tipu dayanya. Dan Allah Ta'ala menceritakan di antara nikmat Allah itu ialah menjadikan manusia punya ilmu bagaimana cara untuk menjahit pakaian, bagaimana cara membentuk pakaian untuk dipakai oleh mereka. Firman Allah, Ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam, yakni wahai sekalian manusia. Wahai sekalian manusia, di antara nikmat Allah Ta'ala kepada kamu ialah Allah Ta'ala menjadikan bagi kamu pakaian. Allah Ta'ala menyebut dengan dua perkataan, iaitu pertama libas, yang kedua rish. Libasan ialah pakaian yang menutup aurat. Manakala rish ialah pakaian yang berhias untuk nampak cantik. Adapun menutup aurat itu termasuk dalam makna darurat. Darurat yang keperluan penting. Jadi antara keperluan penting itu mencari pakaian yang menutup aurat. Sebagaimana wajib menutup aurat. Demikian juga bila mana kita nak bantu orang miskin, orang susah, yang pertama kita utamakan pakaiannya menutup aurat. Tengok dia sebelah pendek, tengok dia tak bertudung, maka sempurnakan yang itu dahulu. Bagi membentuk fitrah sifat malu mereka, maruah mereka. Allah menyebut antara nikmat Allah kepada manusia, kepada seluruh keturunan Adam, Allah memenuhi keperluan mereka. Dan Allah menyebut keperluan utama mereka ialah keperluan untuk menutup aurat. Kerana keperluan ini ialah keperluan agama. Tuntutan agama. Dan juga tuntutan dunia. Yang pertama, asas pakai ini agama kerana dalam semua ibadat kita wajib menutup aurat. Baik kita sebut dalam solat kita, baik dalam tawaf kita, dalam
kehidupan kita seharian, dalam pergaulan kita. Maka Allah menyebut antara nikmat Allah Ta'ala kepada ayah kita sebelum ini, atuk kita Adam, dan kepada keturunan selepasnya dan keturunan yang berikutnya, Allah memenuhkan keperluan mereka. Sama ada ia bersifat libas, yakni pakaian, atau rish, yakni hiasan. Artinya pakaian untuk kita tutup aurat itu asas. Kemudian pakaian untuk menampakkan keindahan kita, kecantikan kita. Maka Allah mendahulukan sifat menutup aurat terlebih dahulu. Barulah diceritakan tentang cantik. Sebelum seorang itu nak beristimta, nak bergembira, nak berseronok dengan kecantikan, maka perlu dia pelihara asas utama, iaitu menutup aurat. Maka Allah yang mengilhamkan pada manusia bagi menjahit, bagi membuat pakaian mereka, sama ada daripada kapasnya, daripada bulunya, daripada sutranya, bahkan daripada pelepah-pelepah, atau kita sebut daripada bulu-bulu burung atau sebagainya. Ini ilham yang Allah berikan kepada manusia. Walaupun disebut tentang manusia yang pertama yang Allah berikan kemahiran untuk menjahit ialah Nabi Allah Idris AS. Dan daripada Idris berkembangnya ilmu khiyatah, yakni ilmu jahitan. Ya, kalau bukan bermaksud kalau tidak ada jahitan orang dulu tak pakai pakaian. Mereka memakai pakaian tapi tak terkenal lagi teknologi jahitan. Mereka mencantumkannya dengan cantuman yang biasa. Cantuman yang mungkin mudah koyak atau sebagainya. Sehingga datang Nabi Idris, diilhamkan oleh Allah, diajar oleh Allah menjahit dan diajar kepada umatnya. Jadi manusia tak macam saya sebut semalam. Bukan kita ini membina tamadun dengan telanjang, dengan tidak berpakaian, atau dengan pakaian yang sangkuk. Tidak begitu. Pakaian yang baik. Kerana Allah menyebut nikmat pakaian ini. Bukan jenis yang kita tengok macam pakaian tazing tu. Bukan begitu. Itu persepsi. Dan itu dongengan. Itu hikayah. Yang jelas bahawa Adam AS sudah dipakaikan pakaian menutup aurat. Dan bila mana Adam turun di bumi, dia kekal menutup aurat. Sebab semalam kita cerita bagaimana bila Iblis menggodanya, sehingga dia melakukan larangan Allah Ta'ala, maka tertanggal pakaiannya, maka Adam dan Hawa cepat-cepat berlindung pada daun-daun syurga. Dan mengambil daun-daun syurga bagi menutup kemaluannya, yakni auratnya. Maka demikian bila Allah turunkan di bumi, maka Adam memelihara auratnya. Walaupun dia bersendirian. Bukan makna Adam tak ada orang masa itu dia pun bogel jalan. Tidak. Kerana pakaian ini termasuk kemuliaan manusia. Pakaian ini satu nikmat Allah pada kita, dan satu kemuliaan dan satu maruah. Kalau kita berjalan seorang pun bukan makna kita kena telanjang. Sebab itu disebut dalam hadis, wallahu haqqu an yustahya min. Allah lebih berhak kamu rasa malu. Kalau seorang tu duduk rumah seorang-seorang, dia pun nak telanjang boleh ke? Maka kita katakan Allah lebih patut kamu malu. Ya, kalau perlu tanggalkan pakaian hanya untuk mandi, hanya untuk qada hajat, dan situasi yang lain berpakaian. Kerana ia juga mendidik anak-anak kita. Mendidik orang yang berada dalam rumah kita, di kalangan keluarga terdekat kita. Isteri berpakaian, suami berpakaian. Itu yang mengindahkan. Bukan makna, dah suami isteri Ustaz, kita bogel je Ustaz. Dah, semua ni. Bukan begitu maruah manusia. Memang Allah Ta'ala jadikan ke fitrah manusia ingin memakai pakaian. Walau dia bersendirian, dia nak pakai pakaian. Dia lebih selesa memakai pakaian. Dan dia lebih suka, disuka berhias dengan pakaian. Namun di sebalik Allah Ta'ala menyebut nikmat Allah itu pakaian. Maka Allah Ta'ala menyuruh kita menekankan yang menjadi ruh sebenar, objektif sebenar pakaian itu apa? Allah berfirman, وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. Pakaian yang membawa ketakwaan itu, itulah yang lebih baik. Yang dimaksudkan pakaian takwa itu, kata Ibn Abbas, itu iman dan amal soleh. Dan setengah ulama mengatakan pakaian takwa itu ialah akhlak yang baik. Artinya tak guna kita pakai baju lawa, akhlak uduh. Akhlak itu pakaiannya, pakaian takwa kita. Tak guna kita memakai pakaian-pakaian yang bagus-bagus tetapi kita tidak melakukan amal soleh. Maka kita melakukan amal soleh. Sebab itu dengan pakaian kita tadi, pakaian zahir bagi kita melakukan amal soleh yang batin. Pakaian kita yang zahir bagi kita buat amal soleh kita dan akhlak kita. Kerana seorang yang tidak berpakaian, maka
Dia sudah tidak mencerminkan akhlak dia. Yang berpakaian mencerminkan dia punya watak, sikap dan juga akhlaknya. Apatah lagi keutamaan kita ialah menutup aurat. Apalagi pakaian itu bagi kita mencari redha Allah. Sebab itu disebut dalam hadis, dianjurkan kita bila mana kita memakai pakaian baru, kita berdoa kepada Allah. Sebut dalam hadis Nabi bersabda, man istajadda thawban falabisahu faqala hina yablu tirquwatahu alhamdulillahillazi kasani ma uwari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Summa amida ila thawbil khaliqi fatasaddaqa bihi. Kana fi zimmatillah wa fi jiwarillah wa fi kanafillah hayyan wa mayyitan. Kata Nabi SAW, siapa yang dapat pakaian baru dan ketika mana dia memakainya, bila sampai ke lehernya, dia pakai itu sampai ke leher dia nak masuk, maka dia menyebut segala puji bagi Allah. Alhamdulillahillazi kasani. Segala puji bagi Allah yang telah memberi pakaian kepadaku. Ma'wari bihi aurati. Yang dengannya aku menutup auratku. Wa atajammalu bihi fi hayati. Dan aku berhias dalam kehidupanku. Kemudian pakaian lama yang dah dia tak pakai, sebab dia dapat pakaian baru, dia ambil pakaian lama dan disedekahkannya, melainkan disentiasa dalam pemeliharaan Allah, dalam penjagaan Allah, di dalam perlindungan Allah, hidup atau mati dia. Disebut dalam riwayat yang lain, dia akan menjadi pagar daripada gangguan syaitan. Artinya kalau kita beli pakaian baru, dan ini tanda macam mana dengan pakaian tadi kita membentuk takwa kita. Kita baca doa. Kemudian yang pakaian yang kita dah tak pakai tu, yang lama tu, kita sedekahkan. Tapi konsep kita punya perangai tuan-tuan. Kita beli baju baru, yang lama kita simpan. Akhirnya satu almari ada pakaian dan semua tak boleh pakai. Semua kita tak boleh guna. Kan itu pakaian ini kena cepat sedekahkan. Kena secepat kita berikan. Supaya apa? Kita pun tak simpan benda yang tak berguna. Kadang-kadang dah masuk tahun 20, 21, kita simpan lagi yang pakaian tahun 70-an, 80-an. Berangan, tahu Ustaz takut kurus balik. Tak kurus dah. Dah senang hati sangat, dia tak kurus dah. Kalau kurus pun, kita tak fikir nak pakai dah. Sebab apa? Rupa bentuk muka dah tak sama. Rupa bentuk muka kita dulu muda. Sekarang dengan tua kita, takkan nak pakai baju orang muda maka ia tak berapa sesuai. Maka sebaik dia sedekah. Kalau kita sedekah, maka apa kita dapat? Rasulullah menyebut, pertama dia dalam jagaan Allah. Yang kedua, dia dalam pemeliharaan Allah. Yang ketiga, jangan perlindungan Allah. Hidup dia atau mati. Yang keempat ialah dia dipelihara daripada gangguan syaitan. Gangguan syaitan. Menjadi benteng daripada gangguan syaitan. Orang tanya, habis tak? Kan kita kalau sedekah kan elok pakai yang baru. Betul. Kita nak sedekah pakai yang baru. Kita sedekah. Tetapi kalau pakai yang lama yang kita ada yang masih boleh pakai, juga disunatkan kita sedekah. Cuma kita tengok sasaran sedekah kita. Artinya ada orang yang dia tak ada masalah kita beri yang lama. Yang masih elok. Sebab itu kedai-kedai bandar laku. Bandar tu kan pakai yang lama. Tapi dia masih elok. Kadang-kadang yang bandar tu mahal pada yang biasa kita beli tu. Berapa harga? 750. Seluar bandar ni. Dah lah koyak. Rupa-rupanya memang trend di koyak. Lagi banyak koyak lagi mahal. Baju dia. Tengok berapa? 350. Kita beli baju baru. Baju tu baju yang lama tapi dia ada jenama dia. Dia kadang-kadang anak-anak kita jenis jenama pakai Kiko ni. Oh Kiko. Jenama Ladybird pakai. Oh jenama Mahamah bagus. Jenama siput babi pakai yang kita. Anak budak-budak kecil dia pakai bukan dia lasak. Dia bukan pakai benda tu dia merah habis. Tak ada. Dia pakai pagi. Tengah hari kita dah tukar yang lain. Akhirnya pakai tu elok lagi. Maka sedekahkan. Sebab budak dia tak pakai lama baju. Kejap tukar. Maka kita dapat banyak kelebihan. Maka ini di antara bagaimana pakaian tadi membentuk takwa. Sebab dengan pakaian kita boleh buat amal soleh. Bukan sekadar saya katakan dengan kita sembahyang dan sebagainya. Bukan dengan kita bersedekah dengan pakaian. Sebab kita dah dapat yang baru. Kemudian bila Allah Ta'ala menyebut tentang pakaian takwa lebih baik, yang ulama sebut dua makna takwa. Dua maksud pakaian takwa. Pertama amal soleh. Yang kedua akhlak yang baik. Kemudian Allah menyebut. Zalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Nikmat Allah beri pakaian itu ialah tanda-tanda kebesaran Allah. Semoga kamu sentiasa memikirkan nikmat ini. Dan ini saya katakan menjawab jawapan ahli sejarah
dan membongkar penipuan ahli sejarah yang mengatakan manusia pada zaman permulaan tak ada pakaian. Mereka menggunakan cuma kulit-kulit kayu. Mereka hanya sekian-sekian. Kata ini adalah orang-orang yang mengkaji dengan cara yang salah. Sehingga Allah menamakan pakaian kita ni antara tanda-tanda kebesaran Allah. Allah ilhamkan manusia untuk memakai pakaian. Dan itulah evolusi pakaian. Yang bukan sekadar melindungi panas, melindungi sejuk kita. Ini asas fungsi pakaian secara fizikal. Ya, secara kita katakan pakaian ini bersifat maslahatnya ialah untuk kita tutup aurat. Ini maslahat agama. Kemudian untuk kita cantik dengannya. Namun fungsi dia untuk badan kita apa dia? Menjaga sejuk dan panas kita. Jadi bila musim sejuk ada pakaian sesuai, kita pun dapat tahan sejuk. Musim panas ada pakaian sesuai, lalu kita dapat melalui musim panas dengan selesa. Demikian juga musim-musim yang lain, termasuk musim hujan, termasuk musim perang. Ada pakaian yang menghalang senjata sampai ke badan. Termasuk baju kalis peluru. Kalau dahulu baju besi, kalau sekarang baju kalis peluru. Ini antara nikmat Allah. Yang Allah jadikan, Allah berikan ilmu ini pada manusia. Kemudian sesudah Allah menyebut, pakaian ini nikmat, maka Allah suruh kita jaga pakaian ini. Dengan firman-Nya, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam. Diulang balik, wahai anak Adam. La yaftinannakum, jangan sesekali kamu diperdayakan lagi oleh syaitan. Kama akhraja abawaikum, sebagaimana dia pernah memperdayakan kedua ibu bapa kamu. Ini menunjukkan asal manusia sama, Adam dan Hawa. Sebab itu disebut kedua ibu bapa kamu. Baik, Allah menamakan Adam itu bapa kita. Secara maksud keturunan. Hawa itu ibu kita dengan maksud keturunan. Ya, kalau kita sebut ayah dan ibu ialah orang yang melahirkan kita dan penyebab kelahiran kita. Kita sebut ayah ibu. Tetapi Adam dan Hawa ini pada posisi keturunan kita berasal daripadanya. Maka sebenar-benar mak ayah kita Adam dan Hawa. Dialah yang melahirkan sampailah kepada kita hari ini. Maka Allah sebut, ingat, jangan kamu terpedaya dengan syaitan sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua ibu bapa kamu daripada syurga. Yang zi'u anhuma, dengan mencabut daripada kedua-duanya libasahuma, pakaian mereka. Liyuriyahuma, supaya dapat mempertontonkan, mendedahkan, menelanjangkan kedua-duanya sawatihima, keaibannya. Kataan sawah ni maknanya kemaluan. Kemaluan kubur dan dubur. Itu maksud sawah. Lepas tu bila dalam sawatan, ini dalam kita katakan dalam makna secara literal atau makna secara harfi, ia memberi maksud kemaluan. Di sini ia memberi maksud ialah maruah agama. Iman kita. Seolah-olah iman itu ditasbihkan dengan pakaian. Bila mana kerja syaitan, dia nak tanggalkan iman kita. Supaya nampak kecacatan, nampak kekurangan. Maka jangan biarkan syaitan mengulangi kejahatan dan fitnahnya sebagaimana telah dilakukan kepada kedua ibu bapa kami. Kerana kerja syaitan ialah untuk memalukan kita. Kerja syaitan ialah untuk mengaibkan kita. Dan Allah menyebut syaitan ini kita tak dapat tengok dia. Allah berfirman, innahu, sesungguhnya iblis. Yarakum, dia melihat kamu. Huwa, dia, ini iblis. Wa qabiluhu, dan segala kabilah dia, tenteranya. Min haitsu la tarawnahum, tanpa kamu mampu melihat mereka. Baik, bila Allah Ta'ala menyebut bahayanya tipu daya syaitan, sebab apa? Sebab kita tak boleh tengok mereka. Tentang musuh kalau kita tak boleh tengok, bahaya. Macam mana kita nak lawan? Kalau musuh depan mata, senang kita sepak. Musuh depan mata, senang kita tampar. Atau senang kita buat report polis. Polis tangkap. Pergi kat polis, ni saya nak buat report. Kenapa? Syaitan dah ganggu saya sampai saya tak solat. Tangkap dia. Polis pun keluar. Mana? Tangkap syaitan. Sumbat penjara. Senang. Kita boleh report ramai-ramai, syaitan ganggu kita. Sampai kita tak semayang. Syaitan ganggu kita sampai kita tak mampu buat taat. Syaitan ganggu kita sampai kita tidur dalam kuliah. Saya ustaz ni nak buat report polis, kenapa? Syaitan ganggu saya masih kuliah ustaz tadi. Kita tidur. Biar polis tangkap dia. Isunya kita tak boleh tengok syaitan. Dan dia boleh tengok kita. Ada orang kata, ustaz, boleh tak kamera ambil gambar syaitan? Sebab saya pernah ambil gambar masa ustaz bagi kuliah, ada syaitan tu dia tekan kepala anak murid ustaz suara. Sampai tu tidur.
Contoh lain contoh bukan betul. Boleh tak nampak dalam kamera? Sebab ya ada orang bagi saya gambar-gambar, dia kata ada ni tangan lain. Bagi. Saya kata boleh, tapi bukan bentuk dia. Bentuk asalnya tidak, tapi itu bentuk penyerupaan. Syaitan yang Allah sebut, sebab itu kata Imam Syafi'i, siapa mendakwa melihat syaitan dengan rupa asalnya, dia berbohong. Dia tolak saksinya. Sebab Allah sebut dalam ayat ini, kamu tak boleh tengok mereka, mereka tengok kamu. Habis yang orang nampak Ustaz kadang-kadang dalam video, ni jenis apa nama, angka sika ni, jenis paranormal ni, dia yang cari benda-benda berhantu ni, dia dapat apa nama ni, rakam, nampak keribat, pergerakan begitu, begini. Itu apa? Itu penyerupaan. Macam mana dia serupa? Syaitan akan menyerupai mengikut budaya masyarakat. Macam kita katakan orang Melayu kita ni percaya toyok. Maka dia pun berupa toyok. Berupa toyok. Pergi kat Mak Saleh, dia tak percaya toyok. Dia percaya Dracula. Maka Dracula. Masyarakat kita mana ada hantu Dracula? Kalau dia ada, kita kata, awak ni tersesat ni. Naik flight lain ni. Awak pergi balik Eropah. Masyarakat kita mana pernah orang cerita, nenek moyang kita cerita, pernah dulu makcik jumpa Dracula. Tak ada. Kita Pontianak. Pontianak lain, Dracula lain. Dracula pakai kok. Dracula dia tak ada hilal ketawa. Dia relax je. Pontianak ni bising. Dia hilang ketawa. Tapi anak kita ketawa lagi kuat daripada Pontianak. Jadi, bila kita sebut tentang orang kata nampak jin setan, dia bukan nampak rupa asal, itu nama penyerupaan. Kalau penyerupaan, ya. Sebagaimana hadis Abu Hurairah, dia menyerupai satu orang tua yang kenik, orang tua kenik. Yang mencuri buah kurma zakat. Sehingga Abu Hurairah menangkapnya. Kalau dia berupa, maka manusia boleh pegang dia, boleh tangkap dia. Tetapi kalau dia zahir dengan rupa bentuk, tak boleh tengok. Sebab berlainan penciptaan kita. Dia diciptakan daripada item lain, kita lain. Kalau itu Allah sebut di sini, innahu yarakum, iblis tengok kamu. Wa qabiluhu, huwa wa qabiluhu, dia dan kabilah dia. Yang ini tentera-tenteranya. Min haitsu, sedangkan kamu la tarawnahum, tak dapat tengok mereka. Inna ja'anna syayatin, dan kami jadikan syaitan itu awliya, pembantu-pembantu, penolong-penolong, penguat-penguat, lilladzina la yu'minun, orang yang tidak beriman. Jangan bimbang, syaitan takkan jadi pembantu kita. Syaitan akan bersama dengan orang-orang yang tidak beriman pada Allah. Ya, dia mungkin ganggu kita tapi dia tak mendampingi kita. Dia mendampingi orang kafir. Lepas tu orang kafir tak payah dia nak asuk-asuk apa, dia dah damping benda tu. Dah jadi kroni dia. Maka orang beriman yang diwaswaskan. Dia kacau solatnya, dia kacau sekian-sekian. Sebab dia tak berjaya menjadikan orang beriman sebagai kawan dia. Sebagai rakan dia. Orang kafir dia berjaya. Maka Allah menyebut siapa orang kafir tu. Wa idza fa'alu fahishatan, iaitu orang-orang yang melakukan perkara keji. Apa maksud fahisyah? Yani kekejian, segala bentuk maksiat. Sama ada maksiat yang besar seperti syirik kepada Allah, sehingga maksiat-maksiat yang lain termasuklah. Ni orang yang tidak beriman. Khususnya kepada masyarakat Mekah waktu itu, iaitu mereka tawaf Kaabah dengan keadaan telanjang sambil berkata, kami tak akan tawaf dengan memakai pakaian sebab pakaian kami ni kami buat maksiat. Jadi kami pun tawaf dengan telanjang. Allah sebut antara nikmat Allah beri pakaian. Lalu mereka ubah balik. Mereka kata pakaian ni kami minum arak. Jadi kami tak boleh tawaf dengan pakaian yang kami buat maksiat. Pakaian ni kami pernah berzina, maka kami tak akan pakai pakaian kami pernah buat dosa zina dan sebagainya. Jadi bila mereka tawaf Kaabah, mereka tawaf telanjang, kononnya ini perintah Allah. Al-yawma bada kullu aw ba'duhu fama bada fala uhilluhu. Ada seorang perempuan jahiliah, dia tawaf Kaabah dengan keadaan telanjang lalu berkata, hari ini nampak semua atau nampak sebahagiannya dan apa yang nampak tidak akan kuhalalkannya. Maksudnya jangan sentuhlah, aku cuma tunjuk je ni tawaf. Kononnya mereka tidak mau memakai pakaian yang dengannya mereka buat maksiat. Daripada perintah mana mereka ambil? Sebab itu Allah sebut, wa idza fa'alu fahishatan. Mereka ini bila melakukan segala perkara keji dan maksiat. Qalu, jawapan mereka, wajadna 'alaiha, kami dapati perbuatan ini telah dilakukan oleh aba'ana, datuk nenek kami. Wallahu amarna biha. Jawapan kedua kami, memang Allah suruh pun. Yang pertama memang nenek moyang kami suruh. Yang kedua, dan ini juga perintah Tuhan kami. Maka Allah menyebut, Qul
Wahai Muhammad, katakan pada mereka. Sebab turunnya ayat ini bila masyarakat Mekah, mereka tawaf Kaabah dan keadaan telanjang. Selain pada mereka syirik Allah, mereka buat pula syariat-syariat baru, itu tawaf telanjang. Dan bila dikata kenapa tawaf telanjang, bukankah daripada awal Allah ciptakan Adam berpakaian, telanjangnya kerana perbuatan syaitan. Dan kamu wahai anak Adam, seluruh keturunan, jaga pakaian kamu. Itu nikmat Allah pada kamu. Dan sebaik-baik pakaian, pakaian takwa. Hati-hati dengan syaitan, jangan ditelanjangkan lagi kamu. Tiba-tiba kamu kata, cara ibadat telanjang ini ialah kami warisi daripada nenek moyang kami. Dan ini Allah suruh. Allah dah cerita Adam ditelanjangkan oleh tipu daya iblis. Pakaian itu sebahagian daripada agama. Menutup aurat itu sebahagian daripada agama. Sebab itu, wajib waktu tawaf menutup aurat. Wajib. Dan bila seorang tawaf, terdedah aurat, batal tawaf. Baik perempuan, baik laki-laki. Kalau kita laki-laki, kita tawaf, sebab tawaf itu umpama solat. Melainkan dibenarkan kita bercakap. Tapi dari sudut menghadap kiblat, ya. Bahu kita kiri sentiasa menghadap kiblat. Dari sudut berwuduk, ya. Wajib berwuduk. Kalau batal wuduk, maka kena mulakan tawaf lagi. Dari sudut menutup aurat, ya. Wajib. Kalau terdedah aurat, walau keluar selai rambut, 2 helai rambut, ulang tawaf. Maka ini kemuliaan tawaf. Tetapi orang-orang musyrik Mekah mengatakan tawaf telanjang ini syariat. Maka kata Allah, wahai Muhammad, katakan pada mereka, innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tak pernah suruh perkara keji. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun? Kamu berani cakap-cakap sesuatu yang Allah tak cakap. Pertama Allah kata Allah tidak pernah menyuruh yang keji. Yang kedua, jangan berani-berani untuk kamu mengatakan sesuatu yang bukan datang dari Allah. Takawul, mengada-ngadakan, mendustakan perkataan Allah Ta'ala, termasuk satu dosa besar dan bawa pada syirik. Kul, katakanlah wahai Muhammad pada mereka. Baik, dengar apa yang Allah perintah. Allah tak pernah perintah minum arak, syirikkan Allah, telanjang, tawaf, tidak. Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, amara rabbi bil qist. Allah Ta'ala memerintahkan kamu semua dengan al-qist. Apa maksud perkataan al-qist? Yang berlaku adil. Berlaku adil pada semua manusia, berlaku adil pada semua perkara. Dan semua perkara berlaku adil. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin, dan menghadapkan wajah kamu kepada kiblat Allah. Wad'uhu, dan berdoa kepadanya, beribadat kepadanya, mukhlishina lahuddin, dalam ikhlas beragama, tanpa menyekutukan Allah. Tanpa mencari pujian manusia. Kama bada'akum, ingat sebagaimana Allah ciptakan kamu, ta'udun, kamu akan dikembalikan pada Allah. Fariqan hada, tetapi manusia ini kata Allah, sebahagian mendapat petunjuk. Wa fariqan haqqa alaihimud dalalah, tapi sebahagian memilih kesesatan. Innahum, kerana mereka ini menjadikan syaitan sebagai pembantu-pembantu mereka, penolong-penolong mereka, pemimpin-pemimpin mereka, min dunillah, dengan mensyirikkan Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun, aneh mereka menyangka mereka dalam petunjuk. Ayat ini bila Allah Ta'ala menceritakan yang Allah perintahkan kepada manusia semuanya, pertama, ini asas paling utama, berlaku adil. Kerana itu kita lihat dalam semua perkara Allah Ta'ala berlaku adil. Segala ibadat-ibadat kita menunjukkan nilai keadilan. Ibadat yang kita buat sembahyang, Allah ringankan solat tadi dengan diberikan jumlah rakaat yang tertentu, kaifiat tertentu sebagai kita katakan keadilan Allah pada hamba-Nya. Kerana Allah mengetahui kelemahan hamba-Nya. Allah Ta'ala mensyariatkan puasa dalam satu tempoh, subuh sehingga maghrib. Allah berlaku adil pada hamba-Nya. Dalam pembahagian harta pusaka, dalam kewajiban nafkah suami kepada isteri, ketaatan isteri kepada suami, semua syariat Allah berasaskan kepada makna adil. Tidak ada satu pun bentuk syariat Allah itu ada nilai zalim. Tidak ada. Ketika mana Allah Ta'ala suruh taat sesuatu, ketika mana Allah Ta'ala suruh buat sesuatu, asas yang ada dalam ibadat itu ialah keadilan. Bukan dalam perundangan. Dalam perundangan, hudud, qisas, ta'zir, asas paling penting keadilan. Termasuk mendengar pihak yang didakwa. Bukti yang perlu ada. Saksi yang perlu ada. Semuanya ini asas keadilan yang Allah Ta'ala tetapkan dan wajibkan. Sehingga orang-orang yang berlaku adil akan berada di sisi Allah, di atas mimbar cahaya.
pada hari kiamat kelak. Bahkan bila Rasulullah menyebut kelompok yang pertama berada dalam naungan Allah, imamun adil, pemimpin adil. Dalam 7 golongan mendapat naungan syurga, naungan Allah Ta'ala pada masyarakat kelak, yang paling atas sekali imamun adil, pemimpin yang adil. Dan Allah Ta'ala menyuruh kita berlaku adil dalam semua perkara. Maka kedua, bila Allah menyebut, pertama Allah kata adil. Yang kedua kata Allah Ta'ala, hadapkan setiap perbuatan kamu itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iaitu kita niatkan kerana Allah. Dengan apa yang Allah perintahkan. Mukhlisin lahuddin, dengan ikhlas dan beragama. Mesti ikhlas. Dan kemudian Allah mengingatkan manusia semuanya. Kama bada'akum ta'udun. Sebagaimana Allah ciptakan kamu. Dan demikian Allah akan bangkitkan kamu kembali. Allah ciptakan kamu dan akan berakhir dengan kematian. Kemudian Allah ta'udun, kamu kembali macam biasa. Kembali menjadi manusia semula selepas kamu mati. Untuk dihisap oleh Allah SWT. Lalu Allah Ta'ala menyatakan, sebahagian kamu ada yang beriman. Tapi sebahagian kamu memilih kekufuran. Dengan pilihannya sendiri, kecenderungannya sendiri. Bahkan syaitan datang menguasainya. Dan mengindahkan perbuatannya. Sehingga menjadikan apa yang mereka lakukan itu dipandang indah pada pandangan mereka. Sebab itu disebut dalam hadis. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi. Inni khalaqtu ibadi hunafa. Faja'athumus syayatin. Fajtalathum an dinihim. Aku jadikan hamba-Ku semuanya tunduk kepadaku. Tiba-tiba datang kepada mereka syaitan. Maka syaitan ini menjadikan mereka sesat daripada agama-Ku. Maka orang kafir, kenapa mereka jadi sesat? Kerana mereka menjadikan syaitan sebagai pembantu mereka, penolong mereka. Kepercayaan mereka. Mereka tidak mau berfikir dengan ayat-ayat Allah. Tidak mau berfikir dengan wahyu Allah. Tidak mau berfikir dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Maka mereka memilih apa yang hawa nafsu mereka, yang telah ditunggang oleh syaitan, yang dikuasai oleh syaitan. Maka Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana bahayanya orang-orang yang terlibat dalam kekufuran dan orang-orang yang mendedahkan aurat. Kerana bila seorang itu mendedahkan aurat, hilang malunya dan syaitan menguasainya, maka hawa nafsu akan menjadi apa yang didengarinya, kemudian dicenderung untuk memilih kesesatan. Kerana itu kalau kita lihat, bila seorang bertaubat, apakah pertama mereka buat? Fitrah, menutup aurat. Tuan-tuan dengar orang insaf lah. Tak kira lah artis tu ke, ahli politik ke, selebriti ke, saintis ke. Bila dia insaf saja, dia kembali pada fitrah, dia masuk Islam, yang pertama zahir pada pandangan kita ialah tutup aurat. Yang pertama zahir. Ini daripada etis dulu. Ini dulu Kristian, ini dulu Yahudi, ini sekian-sekian. Waktu mereka isyarkan mereka berada dalam fitrah, maka kita nampak tutup aurat. Ini artis-artis kita yang berhijrah. Macam mana kita tahu dia hijrah? Bukan mulut dia kata kita dah hijrah. Terus kita nampak dia pakai tudung. Kerana asas tudung ini sejarahnya, atau tutup aurat ini sejarahnya daripada bapa kita yang pertama. Dalam syurga. Seolah-olah nak beritahu karakter ahli syurga itu karakter orang yang menutup aurat. Karakter ahli syurga, karakter orang yang menutup aurat. Dan karakter orang yang ada agama, orang yang menutup aurat. Karakter orang yang dipelihara oleh Allah, orang yang menjaga aurat. Tetapi karakter orang-orang yang ditipu oleh syaitan, dipedaya oleh syaitan, dikuasai oleh syaitan, ialah orang yang dengan mudah mendedahkan aurat. Sehingga hilang malunya. Bila hilang malunya, maka hilang agamanya. Bila hilang agamanya, maka syaitan menguasainya. Bila syaitan menguasainya, maka dia akan jauh daripada perintah Allah. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.